Assalamualaikum, salam sejahtera buat anak murid, rakan guru dan ibu bapa sekalian menemui semua subjek matematik tahun 5. Jom saksikan bersama-sama semoga ia bermanfaat dan boleh dimanfaatkan kepada orang lain. Assalamualaikum, ini adalah satah catat mengenai koordinat. Okey, koordinat ada paksi, iaitu paksi Y dan paksi X. Paksi X ialah paksi menghufuk, manakala paksi Y ialah paksi mencancang. Baik, ada asalan, titik asalan ada asalan. Kalau titik asalannya, okey, mesti ada penulisan koordinat, mesti ada kurungan, ada koma, kurungan, tutup kurungan dan ada angka. Contohnya 0,3. Okey. Yang seterusnya baca dulu paksi X diikuti paksi Y. Dan yang kelima jarak. Jarak mengufuk dan jarak mencancang. Dan petak grid. Petak grid biasanya 1 unit. 1 unit. Kalau jarak tu maksudnya 1 unit pergerakannya. Setiap grid ni 1 unit. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena faham, kena ingatkan. Okey, kita teruskan. Baik, tajuk pelajaran pada kali ini ialah 7.0 koordinat, nisbah dan kadaran. Cuba lagi selesaikan masalah. Sila rujuk buku teks muka surat 248 hingga 249. Kita lihat standard kandungan 7.4, selesaikan masalah. Standard pembelajaran 7.4.1, menyelesaikan masalah harian, koordinat, nisbah dan kadaran. Selesaikan masalah, kita fahami apa maksud koordinat. Koordinat bermaksud bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis permukaan atau ruang. Nisbah ialah perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Manakala kadaran adalah penyataan matematik yang menunjukkan hubungan antara dua kuantiti atau nilai dalam nisbah yang sama.
Kena tahu apakah maksud ketiga-tiga perkara ini. Cuba lagi. Kita lihat di sini, Sata catat menunjukkan titik E, F dan G. Nyatakan jarak titik E dari asalan. Dari asalan maksudnya, ini ada jaraknya. Ini 1, 2, 3. Ini jarak mengufuk ada 4. Jarak mengufuk ada 4 dan jarak mencancang 2. E. Jarak mengufuk 4, jarak mencancang 2. Titik F dari asalan. Ada berapa sini? Mengufuk 2, mencancang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 dan 5. Yang tadi 4 dan 2. Titik G dari asalan. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan 1, 2, 3, 4. Menghupuk 6, mencancang ialah 4. Nyatakan jarak dari titik E ke F. E ke F. Mengufuk. Warna lain pula. 1, 2. 2, 1, 2, 3. Mengufuk 2, mencancang 3. Nyatakan jarak dari F ke G. 1, 2, 3, 4. 4 dan 1. Itu. Mengufuk 4, mencancang 1 adalah jarak dari titik F ke G. Baik, kita teruskan. Nyatakan jarak menghufuk dan jarak mencancang A dari 3, koordinat 3, 7 ke sini ke 5, 8. 5, 8 kat sini. Jadi menghufuk 1, 2, mencancang 1. Jadi 2, 1. Dari 6, 2. 6, 2 di sini. Dan 2, 3 di sini. Menghufuk 1, 2, 3, 4. Dan 1 mencancang. Jarak menghufuk dan jarak mencancang. Yang pertama 2, 1 dan yang kedua 4, 1. Menghufuk, mencancang, menghufuk, mencancang. Kita teruskan lagi. Jadual menunjukkan perjalanan Kaswini di kantin sekolah bagi 4 hari. Ini perbelanjaan Kaswini. Perbelanjaan Kaswini di kantin sekolah bagi 4 hari. Itu Isnin RM5, Selasa RM3, Rabu RM4, Khamis RM1. Nyatakan nisbah perbelanjaan hari Isnin. RM5 kepada hari Selasa. Nisbah 5 kepada 3. Ini jawapan. Nisbah RM5 kepada RM3. Nyatakan nisbah perbelanjaan pada hari Rabu. Nisbah 4 kepada jumlah Isnin hingga Khamis. 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12 tambah 1, 13. 13 ialah untuk jumlah 4 hari. Jadi nisbah 4 kepada nisbah RM4 kepada RM13. Untuk soalan ini. Nisbah 4 kepada 13. Baik, nyatakan jadual menunjukkan sama juga soalan yang sama, nyatakan nisbah jumlah perbelanjaan pada hari Isnin. Ini jumlah perbelanjaan pada hari Isnin hingga Khamis
Jadi tadi yang benda yang sama RM13 kepada Ari Sasa pada RM3. Ingat RM3. Nisbah 13 kepada 3. Kita lihat seterusnya. Yang berikut ialah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bancuhan sirap. 150 ml pati sirap, 1.25 liter air dan 1 kg gula pasir. Isi padu pati sirap apabila hitung isi padu pati sirap apabila menggunakan 2 kg. Kalau 1 kg ialah 150 ml, kalau 2 kg yang 150 ni kita darabkan dengan 2. Jadi 300 ml gula pasir yang digunakan. Ini soalan A. Soalan yang sama, hitung jisim gula pasir diperlukan untuk 400 ml pati sirap. 150 ialah 1 kg. Tadi kita dah kira 2 kg ialah 300. Cuba tambahkan ni. Ya, 450 ialah 3 kg. Ni 450 ni adalah mililiter. Ni semua dalam mililiter ni. Mililiter pati sirap. Ni pati sirap, yang ni gula. Jadi 450 ml pati sirap gula pasir yang diperlukan ialah 3 kg. Soalan yang sama, isi padu air yang diperlukan untuk 225 ml pati sirap. Okey, macam mana caranya ni? Ialah kita cuba list 150. Okey, 150 ialah 1.25. Baik, cuba kita bahagi kepada 2. Okey, bila bahagi kepada 2 kita dapat 75. Sini 75 bermaksud kita bagikan dengan 2 kat sini. Ni bagikan dengan 2. Ni pun cuba bagikan dengan 2. Kita dapat berapa? Okey, dapat berapa? Bagi dengan 2 kita akan dapat sifar perpuluhan. Ni congak je. Ni. Kita akan dapat ni. Okey. Lepas tu nak dapatkan 225, kita darabkan dengan 3. 75 ni kita darabkan dengan 3. Ini pun kita darabkan dengan 3. Ini maksudnya. Jadi 3 darab 5, 15. 3 darab 2, 6, 7. 3, 6, 18. 1.875 isi padu air yang diperlukan. Okey, mula bagikan dengan 2. Ini pun bagikan dengan 2 ni. Dapat yang 75. Ini dapat ni. Lepas tu darabkan dengan 3 pula. Kita akan dapat ni. Dan akhirnya kita akan dapat kadarannya ialah 1.875 air. Untuk 225 pati sirap. Selesaikan masalah di bawah. Seorang ahli pandu puteri yang berada di 42. 42 di sini. Okey, ingin pulang ke kemah pasukannya. Apakah jarak menghufuk dan mencancak yang akan dilaluinya? Yang akan dilaluinya. Okey, berada di 4 seorang ahli puteri, mana pandu puteri, iaitu di sini. Maksud dia kena
Menghufuknya, menghufuknya, mencancang dulu. 1, 2. Okay, mencancang ialah 2. Menghufuk adalah 1, 2, 3. Okay, menghufuk ialah 3. Mencancang ialah 2. Itu maksudnya soalan ini. Aris dari pasukan TKRS di sini bergerak 4 unit menghufuk dan 3 unit mencancang. 1, 2, 3, 4. Mencancang. 3. 1, 2, 3. Apakah nama pasukan unit berhimpun kawan Aris? Okey. Kawan Aris ialah pengakap. Dan koordinatnya kita baca dulu X iaitu 0, 3 kurungan. Itu koordinat. Ini soalan ini. Baik, seterusnya Nella membeli 2 meter rebin biru. Dia juga membeli rebin merah. Panjang rebin merah 1 meter lebih pada biru. Okey, biru 2. Okey, merah lebih 1. Masuk 2 tambah 1, 3. Nyatakan nisbah rebin biru kepada rebin merah. Jadi nisbah 2 kepada 3. Jadual menyatakan jarak dan tempoh perjalanan sebuah perkhidmatan tren elektrik ETS dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Jarak 175, tempoh 2 jam 40 minit. Berapakah jarak yang dilalui oleh ETS? Jarak yang dilalui oleh ETS dalam tempoh 32 minit. Ini kita tukarkan kepada minit. 1 jam 60, 2 jam 120, 160 minit kat sini. Okey, sekarang dia nak 32. Di 160 dia nak 32 saja. 160 kadarannya 175 km. Okey. Macam mana nak buat? Okey, sifar 32 ni ada tak 60? Ada tak 160? Kita buat sifar 32 kat sini. Dapat tak? Macam ni. Ya, dapat. Yang kelima maksud dia kena bahagikan dengan 5. Ini pun kena bahagikan dengan 5. Jadi 175 bagikan dengan 5, 3, 15. Okey, 5. Jadi, dia punya untuk 32 minit ialah 35 km. Ini minit. Okey, tempoh 32 minit ialah sejauh 35 km. Semoga penerangan sebentar tadi telah dapat membantu anak-anak memahami maksud koordinat, nisbah dan kadaran. Juga membantu anak menyelesaikan masalah harian berkaitan dengan koordinat, nisbah dan kadaran. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.